Pada kuliah petang ini pula ya, kita menyambung bicara bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berinteraksi tadi, dan interaksi baginda pula dengan sesama Islam. Jadi seperti yang Ustaz nyatakan tadi ya, bahawa asas hubungan ini adalah Allah jadikan hubungan ataupun saling bergantungnya manusia dengan manusia yang lain itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila disebut ianya suatu ujian daripada Allah, maka bila kita bergaul dengan manusia itu, maka pergaulan itu haruslah berlaku dalam bentuk yang sebaiknya. Bagaimana sepatutnya seseorang itu bergaul dengan manusia, dan kalau kita rincikan dengan lebih mendalam mengenai bentuk hubungan manusia tadi, bolehlah kita bahagikannya kepada 4 jenis hubungan, di mana 4 jenis hubungan itu ianya boleh dibahagikan pula kepada 2 jenis hubungan. Di mana hubungan yang pertama itu disebut oleh Al-Quran dengan hablum minallah, iaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan baginda SAW telah menunjukkan kepada kita secara detail dan jayanya bagaimana baginda SAW berhubungan dengan Tuhannya. Dan kita harus mencontohi baginda dalam soal tersebut, kerana salah satu sebab didatangkan baginda SAW adalah untuk memberitahu ataupun mempercontohkan ataupun memperlihatkan kepada kita bagaimana selayaknya ataupun seharusnya hubungan seorang hamba tadi dengan Tuhannya berlaku, kerana hanya senya baginda SAW sahajalah yang benar, yang betul, yang tahu bagaimana seharusnya hubungan itu berlaku, kerana baginda SAW diberitahu dan dinyatakan untuk menjayakan bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya tadi. Namun begitu, ianya tidaklah berada dalam cakupan dalam cakupan perbincangan kita dalam sirah ini, kerana perkara tersebut telah dijadikan satu ilmu yang tersendiri jika ianya merujuk kepada bentuk-bentuk zahir hubungan tersebut, maka ianya diperbincangkan dalam ilmu fiqh. Jika ianya diperlihatkan dalam bentuk filosofinya ataupun batinnya, ianya dibincangkan dalam subjek tasawuf ataupun dalam subjek akidah tadi, di jabatan akidah dan pemikiran Islam. Jadi tinggal lagi hubungan yang belum disentuhnya adalah hubungan dengan sesama manusia tadi. Jadi apabila kita menyebut hubungan sesama manusia, ada sebahagian ulama membahagikan hubungan tersebut kepada 3 atau 4 bentuk hubungan. Dan kalau kita rincikannya dalam 3 ataupun 4 bentuk tadi, ianya dimulakan dalam bentuk hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia mengurus dirinya, dan sepatutnya manusia tadi pada seusia kamu semua sudah mengetahui tentang diri kamu sendiri. Maksudnya, apa nisbah yang ada dalam diri kita, berapa kadar itu, dan kadar ini sepatutnya seorang manusia itu dia mengenali dirinya, kerana kalau dia tidak mengenali dirinya adalah satu yang sukar baginya untuk dia mengurus diri orang lain, kerana ianya harus bermula dari dirinya sendiri. Maka sebab itu orang-orang sufi sering mendendangkan kenyataan ini, di mana ada sebahagiannya menyatakan ianya hadis dan ada sebahagiannya mengatakan ia bukan hadis, namun ianya menjadi asas kepada pemikiran orang sufi dalam hubungannya dengan sesama manusia tadi, di mana orang sufi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang mengenali tentang dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi dengan itu dapatlah kita faham bahawa hubungan sesama manusia itu
mestilah bermula daripada mengenali dirinya ataupun mengetahui bagaimana sepatutnya hubungan dia dengan dirinya tadi. Kemudian hubungan yang keduanya adalah hubungan manusia tadi dengan sesama manusia. Ya, hubungan manusia dengan sesama manusia, iaitu manusia lain selain darinya. Dan kalau kita pecahkan lagi ya, manusia lain selain daripada diri orang tadi, ianya terbahagi pula kepada 3 bahagian. Pertama ialah hubungan seseorang itu dengan orang ataupun dengan manusia yang lebih tinggi darjat daripadanya. Seperti mana hubungannya dengan ibunya, hubungannya dengan ayahnya, hubungannya dengan pemerintahnya, hubungannya dengan gurunya dan sebagainya lah. Di mana kesemuanya itu boleh dilihat dari segi kedudukannya adalah hubungan seorang manusia dengan manusia lain yang dikategorikan dalam kedudukan orang itu lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya tadi. Manakala yang kedua pula adalah hubungan seseorang itu dengan mereka yang setara dengannya. Itu seperti mana dia berhubung dengan kawan-kawannya, dia berhubung dengan jirannya, dia berhubung dengan mereka yang umum ya dalam dianggap setara dengannya tadi. Dan yang ketiganya dia berhubung dengan mereka yang berada di bawahnya, seperti mana seorang manusia berhubung dengan isterinya, seorang manusia berhubung dengan anak-anaknya, seorang manusia berhubung dengan hamba sahayanya, seorang manusia berhubung dengan pekerja-pekerjanya dan sebagainya lah. Jadi setiap satu bentuk kategori manusia itu ada tata cara yang telah diperlihatkan oleh baginda dan telah disusun bentuk dan senarainya tadi secara terperinci oleh para ulama berasaskan kepada contoh-contoh yang diberi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, manakala hubungan yang ketiga pula dalam hubungan manusia tadi ialah manusia berhubung dengan makhluk yang selain daripada manusia tadi, dan makhluk selain daripada manusia itu dikategorikan pula kepada 2 kategori. Pertama ialah manusia berhubung ataupun berinteraksi dengan alam ini ya. Dan berinteraksi dengan alam ini dibahagikan kepada 2 tadi, iaitu pertama dengan binatang, di mana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim mengenai fungsi ataupun peranan binatang itu dengan kata Allah dalam surah Al-An'am ya, di mana Allah menyebut wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa minha ta'kulun. Binatang itu dicipta oleh Allah untuk kamu mendapat manfaat daripadanya, sama ada menunggangnya ataupun kamu memakan dagingnya. Jadi ada contoh-contoh yang diperlihatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai bagaimana seharusnya hubungan kita dengan binatang tadi, sama ada binatang itu binatang liar ataupun binatang itu binatang peliharaan kita, binatang itu adalah binatang yang kita makan ataupun binatang itu binatang yang bahaya dan sebagainya lah. Yang kedua ialah hubungan manusia dengan alam selain daripada haiwan, di mana hubungan manusia dengan punca air, hubungan manusia dengan dengan alam ya, hubungan manusia dengan angin, hubungan manusia dengan hutan, hubungan manusia dengan sebagainya lah. Jadi mahasiswi yang dikasihi sekalian, jika kita cuba berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan dirinya dan hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam selain daripada manusia tadi, maka kita akan dapati agama kita mempunyai suatu pedoman yang cukup lengkap yang boleh kita tulisnya dalam bentuk satu ensiklopedia yang besar yang mengulaskan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam telah berjaya
menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya hubungan itu berlaku. Jadi pastinya lah dalam membicarakan mengenai hubungan-hubungan tersebut secara terperincinya, kita tidak mampu untuk menampung bentuk tadi dalam kursus ini, di mana dalam kursus ini kita hanya akan membincangkan beberapa aspek ataupun beberapa bentuk hubungan tersebut dalam konteks yang sempat kita bincangkannya. Jadi itu secara umumnya dia punya kerangka bentuk hubungan manusia dengan sesama manusia dan Tuhannya. Jadi kalau orang bertanya kepada kita bagaimanakah seharusnya selayaknya seorang Muslim itu berhubungan dengan yang lain, maka kita mengatakan bahawa secara asasnya manusia tidak diajar oleh agama ini ataupun agama Islam untuk hidup menyendiri. Kita tidak diajar oleh agama kita supaya kita hidup seorang diri ataupun mementingkan diri kita sendiri. Kita sepatutnya terlibat secara aktif dengan hubungan sesama manusia tadi, seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Kata baginda, al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Wal amruhu kulluhu khair. Dan kehidupan ataupun apa yang berlaku pada orang yang beriman itu senantiasa baik. Kemudian dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan mengatakan, al-mu'min yukhalitun nasa wa yasbir ala adhahum khairum minal mu'min lam yukhalitun nasa wa lam yasbir ala adhahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan kerenah manusia adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia yang kebarangkalian ataupun mungkin dia tidak sabar dengan kerenah manusia. Jadi dengan itu fahamlah kita bahawa asas agama kita ini, seorang itu diminta supaya bergaul. Seorang itu diminta supaya terlibat. Seperti mana asas penciptaan manusia tadi, walaula dafa'ullahi nasa ba'dakum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah tidak manusia ini saling mendorong antara satu sama lain, saling membantu antara satu sama lain, maka hidup ini akan rosak. Jadi oleh kerana konsepnya begitu, maka seorang mukmin itu harus bersifat proaktif, harus bersifat keterlibatan, harus bersifat ianya ikut serta dalam perkelompokan manusia itu tadi. Jadi oleh kerana itu, pastinya lah baginda sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan kepada kita secara jayanya, dan bukan sekadar secara jayanya, sebaliknya baginda telah memperlihatkan kepada kita secara detailnya bagaimana seharusnya hubungan itu berlaku seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian, apabila kita memahami akan konsep tersebut, maka kita nyatakan bahawa jika kita dongak ke atas, maka hubungan kita dengan yang lain itu adalah bentuk hubungan kita dengan Allah, iaitu dengan Tuhan kita. Manakala jika kita lihat sekeliling kita, kita akan dapati hubungan itu akan bermula daripada hubungan kita dengan diri kita, dan kemudian hubungan kita dengan orang lain, dan orang lain itu ada tiga, iaitu hubungan kita dengan mereka yang lebih atas daripada kita, hubungan kita dengan mereka yang setara dengan kita, dan yang ketiga hubungan kita dengan mereka yang lebih bawah daripada kita, dan yang terakhirnya adalah hubungan kita dengan alam ini selain manusia, iaitu hubungan kita dengan binatang dan hubungan kita dengan dengan alam yang lain, pokok, bukit, sungai dan sebagainya.
Okey, sekarang apabila kita sudah mengetahui dia punya kerangka bentuk hubungan tadi, maka kita akan pergi secara pilihannya kepada perkara-perkara yang dirasakan ianya boleh dirangkum apa yang ada dalam perbincangan ini secara umumnya. Di sana ada beberapa buku yang baik yang boleh kalian semua baca bagi menambahkan maklumat selebih daripada apa yang saya nyatakan ataupun bincangkan dalam kuliah petang ini. Antara buku yang baik adalah buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Abdullah Munjid. Ya, seorang ulama Arab yang bernama Syekh Saleh Abdullah Al-Munjid. Beliau ada menulis beberapa buku yang baik yang berkaitan dengan hubungan manusia ataupun hubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pihak-pihak yang saya nyatakan tadi. Buku tersebut diberi judul Kaifa Amalahumur Rasul. Kaifa Amalahumur Rasul, iaitu bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan manusia-manusia lain. Ianya diberi gambaran yang cukup jelas dan saya baca buku tersebut beberapa kali dan ianya cukup menarik, ianya cukup baik untuk kamu baca, dan saya harap kamu bacalah buku itu untuk mendapat istifadah dari buku tersebut, di mana Syekh menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi bergaul dengan orang sehat, orang sakit, bagaimana baginda bergaul dengan orang miskin dan juga orang kaya, baginda bergaul dengan orang yang membenci baginda bergaul dengan orang yang menyayangi baginda. Jadi kelompok-kelompok manusia yang berbagai-bagai tadi digambarkan oleh Syekh Saleh daripada apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai pedoman untuk kita berjaya dalam hubungan tadi. Itu secara nafsnya ataupun secara apa yang dinukilkan daripada hadis-hadis Nabi yang memperlihatkan bagaimana baginda SAW bergaul dengan manusia dalam kepelbagaian manusia tadi. Dan selain daripada itu, ada buku-buku lain lagi yang memperlihatkan kepada kita tentang konsep bagaimana bergaul dengan manusia. Jadi kalau Syekh Abdullah Saleh Munjid tadi menulis secara percontohan daripada apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ada ulama lain pula yang menulis mengenai bagaimana seharusnya pergaulan seorang tadi dengan manusia yang lain dinyatakan secara konsepnya. Secara konsepnya. Dan buku yang bagus kalau kamu mahu baca mengenai hubungan manusia dengan manusia yang lain secara konsepnya, kalau tanya saya, ianya buku yang pernah ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam satu karyanya yang bertajuk Adabud Dunia Waddin, iaitu adab bergaul dalam kehidupan dunia dan tata susila agama. Jadi selain daripada dua buku tersebut, masih banyak buku-buku lain yang boleh kita baca, tetapi itu adalah sebahagian daripada buku yang Ustaz baca dan ianya membentuk corak pemikiran Ustaz bagaimana saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda berjaya untuk memperlihatkan kepada kita seharusnya seorang tadi bergaul dalam bentuk yang sedemikian. Okey, apabila kita sudah faham tentang perkara tersebut, kita pergi kepada tajuk yang khusus pada petang ini, ialah satu perkara yang kita panggil dia an-nasihah. Sebelum saya menyebut dengan lebih terperinci mengenai konsep nasihat ini, kita sebagai orang yang belajar agama ini, kadang-kadang kita kita
terpengaruh ya, dengan budaya nasihat ini dalam konteks yang sempit tadi, ya, dalam konteks yang sempit, sehingga kadang kita menjadi orang yang mencari-cari di manakah objek yang akan kita jadikannya sebagai satu objek untuk kita mempraktiskan nasihat tadi. Kita boleh lihat ya bagaimana seorang pelajar agama itu memahami konsep nasihat itu ataupun tidak apabila saya bertanya kepada kamu sebagai orang yang sudah lama ya berada dalam pengajian agama, sejak kecil lagi dididik dengan didikan agama, kemudian belajar di peringkat menengah dan sekarang kamu di penghujung pengajian kamu di peringkat ijazah. Bagaimana kamu memahami makna nasihat itu? Ianya boleh dilihat daripada jawapan-jawapan yang kamu beri. Ya, misalnya kalau ustaz tanya siapa yang ada kat sini ya. Apa nama? Izzuddin, mana Izzuddin? Izzuddin ada dalam kelas ni? Ada. Ya, Izzuddin. Buka kamera kamu. Mana kamu duduk mana? Sekejap, saya kena masuk satu apa? Phone Kita duduk mana? sebab laptop ada college. Laptop pula masalah lah kamu. Ammar, mana Ammar? Ya Ammar. Ada masalah laptop juga. Izzuddin. Mana Izzuddin? Buka. Boleh tak? Izzuddin. Cuba ustaz kamu beritahu kat ustaz. Bila orang sebut makna nasihat tu, kamu faham apa nasihat tu? Kamu nak jadi ustaz ni apa dia ni? Orang panggil Ustaz Ding. Kalau balik Kelantan Ustaz Ding tu. Kamu nak bagi kuliah. Orang tanya nasihat ni makna dia gapo kat nasihat? Nasihat ni pandangan saya macam apa ni? Macam ke arah apa kebaikan lah. Maksudnya daripada sedia ada kepada lebih baik. Maksudnya bila kamu kata begitu, bila kita nak memberi nasihat, maka mesti ada objek yang salah ke baru nasihat itu berlaku ataupun macam mana? Tak ada yang salah, cuma apa, kena daripada yang tak buat apa-apa macam daripada tak buat benda perkara sunat, buat perkara sunat. Okey. Kalau saya tanya kamu, ayat Quran, hadis Nabi mana yang kamu untuk dijadikan tema nasihat? Kan kalau kita nak bercakap pasal nasihat, ayat Quran mana ke, hadis Nabi mana ke kamu nak pilih, nak jadikan dia tema bila kita nak bercakap tentang nasihat? Kamu tahu tak? Cari Fatin. Mana Fatin Zulaikha? Fatin tolong Izzuddin. Mana Fatin? Cepat Fatin. Kau Fatin duduk makan goreng pisang. Cepat. Fatin. Oh, Fatin. Budak-budak ni aku kalau duduk dalam kelas aku pula kelipuk.
Ini Masyitah, cakap Masyitah. Mana Masyitah? Tolong Izzuddin. Masyitah Hanis, cakap Masyitah. Halo Masyitah. Masyitah pun tak ada juga. Nurul Isma. Siapa yang ada Izzuddin dalam kelas ni yang kamu kenal? Yang perempuan, siapa? Panggil dia. Minta tolong. Nurul Isma. Masyitah tak ada. Agak-agak Izzuddin kamu nak panggil siapa kawan kamu ni? Yang tolong kamu. Nurul Idayu. Mana Nurul Idayu? Wah, ada orang nama Rosmah. Bagus ni. Tuju tidak Rosmah Mansur. Rosmah Syahda lah. Sebab Rosmah. Mana Rosmah? Astaghfirullahalazim. Pakat senyap berlakon macam mana Izzuddin kawan-kawan kamu ni? Dia orang ni ada dalam kelas ke tak? Haikal lah, Haikal. Saya tengok muka dia daripada tadi lagi. Mula-mula masuk kelas. Bagus muka dia tak lari. Haikal Mukhlis lah. Haikal cepat tolong Izzuddin. Ya, saya Doktor. Ya, Haikal. Kalau Ustaz tadi Ustaz tanya Izzuddin, ayat Quran ke hadis Nabi manakah yang kamu akan pilih untuk dijadikan tema kepada nasihat? Oh, kalau hadis Nabi tu, Kalau kamu lah. Tak kisahlah Quran ke hadis. kalau hadis Nabi yang biasa dalam ni lah, kitab Iman Nawawi hadis 40 lah. Adilun nasihah kunna liman qala billah wal kitabi wal rasulihi. Maksudnya agama itu adalah nasihat. Jadi semua orang kena terlibat. Betul lah tu. Jadi sekarang tema kita semua orang kena terlibat dengan nasihat. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa nak bagi nasihat Izzuddin, dia tak perlu orang alim. Jadi kadang-kadang ada orang kata nak nasihat macam mana aku ni jahat. Jadi Izzuddin, kita jangan faham nasihat itu bermaksud kita kena jumpa orang buat salah. Lepas pada tu kita betulkan salahnya. Itu silap kalau kita faham begitu sahaja. Boleh ya Izzuddin? Jadi nasihat ialah bermaksud kita menyayangi seseorang. Jadi asas kepada nasihat tu kena sayang dulu dekat orang. Jadi kalau kamu Izzuddin, orang patipah, kamu tak boleh nak nasihat orang amanah. Mesti kamu benci dia, betul kan? Kamu sokong mana Izzuddin? PAH ke amanah? Pakatan Nasional ke Pakatan Harapan? Tak apalah, tak payah jawab lah. Jadi sebab apa? Sebab orang PAH mesti benci dengan orang amanah. Orang amanah mesti pula benci dengan orang PAH. Jadi kamu sudah hilang rukun asas untuk memberi nasihat. Nasihat mesti datang dari sayang. Jika kamu tidak sayang kepada seseorang, kamu jangan terlibat dengan nasihat. Sebab kamu tak akan memberi nasihat. Yang adanya kamu kritik. Yang adanya kamu kutuk. Walaupun kamu menggunakan platform nasihat. Misalnya, kenapa kita tak suka kepada bebelan? Siapa boleh? Orang perempuan kan dia suka bebel. Isteri saya ya, daripada kahwin sampai sekarang. Popek bebel. Jadi bebelan tu apa makna bebelan? Siapa boleh tolong saya? Orang perempuan suka bebel. Nurul Amal Ahlami, cepat Nurul Amal. Boleh tak beritahu kat saya dengan D ni, bebelan tu maknanya apa? Bebel tu. Ya saya Doktor. Bebel tu. Kamu nak definisi apa? Bebel tu. Kalau bebel bagi tu benda saya, baik ke benda tak baik? dia actually macam baik lah sebenarnya. Macam baik. Dia benda. Tapi kenapa agama tak suruh kita membebel? Misalnya Nabi sebut bebelu ataupun bebel lah kamu. Kenapa dia tak suruh kita membebel?
Mungkin sebab kadang bebelan tu kadang dia merendahkan seseorang. Tak adalah merendah, cuma macam bila mak bebel dia macam campur lah segala yang buruk-buruk kita buat tu. Sekala tu dia cakap macam tu. Kenapa dia jadi macam tu? Sebabnya nak sedarkan apa yang salah kita buat tu lah. Itu tak jadi. Kalau hanya sekadar niat, dia tak jadi gitu. Sifatnya meluahkan. Kalau siapa Fatina? Meluahkan. Di mana punca silap bebelan itu sehingga agama tidak memperakui bebelan tu? Okey, pada bebelan itu yang menjadikan agama tidak memperakuinya ialah ada satu perkara yang sepatutnya apabila kita memberi nasihat kita kena pinggirkan perkara tersebut, iaitu marah, emosi tadi. Jadi mak kita apabila dia beri bebelan pada kita, dia sebenarnya sedang memberi nasihat, tetapi nasihat itu ketika dia marah. Jadi sebab itu kita diminta supaya jangan memberi nasihat ketika marah. Kita duduk diam je dulu. Bukan bermaksud kita tidak memberi nasihat. Kita beri, tapi kalau kita beri masa marah, maka itu yang jadinya kita melepaskan. Maksudnya nasihat itu diberi bersamanya emosi marah tadi. Emosi marah tadi. Isteri saya dia selalu cakap dekat saya ni besar tubuh dengan bini saya tu kecil dia. Tapi dia kata kalau masa dia marah kat saya, dia tengok saya kecil je. Dia nak lenyek je. Sebab marah tadi lah. Saya tahu dia sayang dekat saya, tapi apabila dia marah, maka marah tadi telah menguasainya, maka nasihat yang disampaikan itu dia sudah berbaur. Sudah berbaur. Hasratnya baik tetapi sudah berbaur dengan apa tadi, dengan marah tadi, maka dia merosakkan nasihat tadi. Jadi seolah-olah kalau kita definisikan bebelan ialah nasihat yang diberi oleh seseorang dalam situasi marah. Jadi apabila dia memberi nasihat ketika mana dia marah, maka proses nasihat itu tidak berlaku dengan sewajarnya. Maka oleh kerana itulah, apabila kita ingin memberi nasihat, ada beberapa asas yang harus kita penuhi bagi menjadikan nasihat itu sesuatu yang bererti ataupun sesuatu yang bermakna bagi seseorang tadi. Okey, kalau tanya saya lah apa definisi nasihat apa definisi nasihat yang disebut oleh Nabi ad-dinun nasihah. Kalau tanya saya akan sebut nasihat ialah memberi sesuatu yang baik kepada orang yang kita sayang dengan cara yang paling baik. Jadi bermaksud di sana daripada definisi itu kita ada 3 rukun yang perlu kita penuhi apabila kita ingin memberi nasihat. Pertama sekali kita hendaklah menyayangi orang yang kita nak nasihat itu. Jadi dengan kata lain, kita membenci orang yang kita nak nasihat itu ada 2 bentuk kebencian lah. Satu, kebencian sementara. Jadi kebencian sementara itu semasa kita marah tadilah. Jadi semasa kita marah, kita diminta supaya diam dan jangan memberi apa-apa nasihat. Kerana kalau kita kononnya memberi nasihat pada ketika itu, kita sebenarnya sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan nasihat itu tidak berlaku dengan jayanya. Yang kedua, kita memarahi ataupun membenci seseorang tersebut pada bentuk yang kekal lah. Jadi misalnya dalam masalah politik, misalnya saya tak suka kepada parti kerajaan. Misalnya saya tak suka kepada Anwar Ibrahim. Misalnya lah begitu. Jadi bila saya tak suka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka saya seharusnya mengambil sikap apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya akan bersikap no comment.
Sebab apa? Sebab bila saya komen, saya akan melihat segala apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu negatif sahaja sebab dia bermula dari kebencian. Jadi oleh kerana itu, bila kita membenci seseorang, sikap yang paling baik adalah kita diam. Kita diam kerana kalau kita kononnya menggunakan ayat man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika kita menggunakan alasan itu, maka ianya akan berlaku nasihat tadi diberi dalam bentuk yang keras, dalam bentuk yang nisbah kebaikannya lebih kecil berbanding nisbah kekerasan ataupun keburukan tadi. Jadi sebab itu asas yang pertama bagi menjayakan nasihat adalah sayang. Jadi sebab itu kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita begitu sayang kepada ummahnya. Dia sayang kepada keluarganya, dia sayang kepada anak-anaknya dan juga isterinya. Dia sayang kepada, maka atas asas sayang itulah baginda menyatakan ad-dinun nasihah qila liman ya Rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatakum. Jadi asas nasihat itu yang pertama ialah sayang. Okey, yang kedua kita kena ingat apabila kita sayang kepada seseorang, pastinya lah kita mahu beri pada orang tadi ialah apa yang baik. Jadi perlu kita ingat, tidak semua perkara baik itu adalah baik kepada semua orang. Tidak semua perkara baik itu adalah baik untuk semua orang. Jadi sekarang, kadang-kadang kita rasa bila perkara itu baik, maka kita rasa ianya baik untuk semua orang. Dan itulah yang menjadi kesilapan yang dilakukan oleh orang yang memberi nasihat. Misalnya contoh kamu belajar agama dan misalnya kamu duduk di Jabatan Quran Hadis. Orang Jabatan Quran Hadis dia akan bertemu dengan beberapa perkara yang mendorongnya untuk memekik kepada seluruh ummah akan beberapa kebaikan yang baru dia ketemui. Yang baru dia ketemui. Misalnya kalau saya tanya siapa tadi yang mencelah kat Ustaz Nurul Amal ke siapa tadi? Siapa tadi? Masyitah mana? Itu yang payah ni bila tak ada orang yang buka kamera dengan Ustaz nak cari siapa tak tahu dah. Nur Atikah, mana Nur Atikah? Siapa budak Jabatan Quran Hadis kat dalam kelas ni? Siapa yang Zudik? Cuba namakan seorang yang Zudik. Cepat. Siapa yang ada sini? Pelajar Quran Hadis cepat. Volunteer mana? Atikah cepat. Atikah, mana Atikah? Nur Atikah ni. Atikah ke? Atikah binti Muhammad. Nur Atikah siapa? Ya, saya doktor. Ya, anti jabatan mana? Sejarah doktor. Jabatan sejarah. Okey, kalau saya tanya kenapa orang di Jabatan Quran Hadis ni dia bila dia berbicara je dia suka sangat tengok benda ni sahih ke dhaif ke, benda ni salah ke betul. Agak-agak di mana punca ataupun dengan kata lain lah, kita tak kata pada pelajar Jabatan Quran, kita tengok ustaz-ustaz yang mengajar hadis ni dia selalu je bergaduh dengan orang. Agak-agak kenapa begitu Mungkin sebab dia orang yang belajar yang mengkaji Al-Quran dan hadis.
Jadi orang lain tak belajarlah Quran hadis ni. Orang lain belajar juga, tapi yang khusus kepada pelajar ni mungkin dia belajar lagi mendalam. So mungkin bila dia bercakap tu, dia pemikiran dia tu berdasarkan apa yang dia belajar lah. Kiranya lebih khusus lah, macam tu kot saya rasa. Okey, mana siapa pelajar Jabatan Quran Hadis nak komen apa yang Atika cakap? Nah, takkan orang Jabatan Quran Hadis diam 1000 bahasa je. Okeylah. Di dalam disiplin pengajian hadis ya, dia ada satu trend ya, ataupun satu bentuk pengarahan yang asas bentuk pengarahan itu adalah asasnya betul ya, iaitu untuk menjaga kesucian agama, dan asas itu adalah asas yang benar, yang tidak boleh dipetikai ya, kerana agama ini asasnya adalah Quran dan hadis. Jadi apabila begitu, maka demi menjaga ketulinan ataupun kesucian sumber agama tadi, iaitu Al-Quran dan juga hadis, maka kita dapati bahawa hadis sering dicemari ya, dengan hadis-hadis dhaif. Hadis juga sering dicemari dengan salah faham terhadap hadis dan sebagainya. Maka disebabkan oleh terlalu banyak kotoran yang melekat pada hadis-hadis Nabi tadi, maka orang yang belajar Quran hadis tadi, mereka begitu gairah untuk mempertahankan sumber agama tadi. Jadi apa yang mereka gairahkan itu bukanlah suatu yang salah ya, bukan suatu yang salah, sebaliknya apa yang mereka gairahkan itu adalah suatu yang harus dipuji kerana mereka mempertahankan agama seperti mana disebut dalam hadis Nabi. La tazalu ta'ifatum min hadhil ummah qa'imina aw zahirina 'alal haqq man khadalahu. Mereka telah berhasrat untuk melakukan sesuatu yang baik. Namun kegairahan itu ya, mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian, menjadikan mereka telah melakukan beberapa kesilapan dalam memenuhi kegairahan itu. Jadi saya tidak mengatakan kegairahan itu salah, tetapi kegairahan itu telah menyebabkan mereka tersilap dalam perkara tadi. Apa kesilapan yang berlakunya? Iaitu mereka menganggap bahawa semua hadis-hadis Nabi itu adalah baik untuk semua orang. Jadi itu suatu kesilapan yang impaknya besar, ya, yang impaknya besar. Di mana baginda SAW sendiri pun kita lihat ada masa-masa baginda SAW memberitahu kepada orang-orang tertentu dan tidak memberitahu kepada orang lain. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa bukan semua yang ada dalam hadis Nabi itu harus diberitahu kepada semua orang dalam satu masa. Maka sebab itulah para ulama menyusun kitab-kitab yang berasaskan kepada pemeringkatan ataupun mengikut kurikulum yang tertentu, di mana seseorang yang ingin mengajar sesuatu kepada masyarakat, ianya mesti memilih sesuatu yang baik untuk masyarakat. Bukan semua yang baik itu adalah otomatiknya adalah baik untuk setiap individu masyarakat. Jadi kamu harus memahami konsep tersebut dengan memahami konsep yang saya nyatakan tadi. Tidak semua perkara yang baik itu adalah baik untuk semua orang. Jadi apabila kita ingin memberi nasihat, kita kena pastikan apa yang kita nak berikan kepada orang itu adakah perkara tadi baik untuk dia. Kalau ianya tidak baik untuknya, maka tak perlulah kita beri lagi, di mana kita mungkin dalam penilaian kita tadi, perkara itu memang baik, tapi pada orang itu ianya tidak baik kerana belum sampai masanya. Jadi kita janganlah beri perkara tersebut pada orang tadi. Ataupun kita merasakan bahawa perkara itu baik, tetapi ianya baik jika diberi apabila orang tadi mempunyai beberapa syarat lain yang telah dipenuhi. Jadi
Berasaskan kepada itulah nasihat tadi dibina, di mana nasihat membawa maksud memberi sesuatu yang baik kepada orang yang kita sayang dengan cara yang paling baik. Jadi asas yang pertama ialah kita kena sayang pada seseorang. Tadi kenapa kita kena sayang sebelum kita bagi nasihat? Sebab kita akan berkorban dengan orang yang kita sayang. Mana mungkin kita akan berkorban dengan orang yang kita benci. Misalnya kita perlu berkorban kerana mesti menggunakan pendekatan yang lemah lembut. Kita takkan berkorban dengan orang yang kita benci. Kita berlemah lembut dengan pasangan kita kerana kita sayang je. Kalau tak sayang kita akan kata lantak kau lah, mampus, macam-macam lah sebab kita dah tak sayang. Tapi kalau kita sayang, kita rela menahan hinaan, kita rela bersabar, kita rela semuanya kerana sayang tadilah. Jadi sebab itu bila kita ingin terlibat dengan nasihat, kita mesti bina asas nasihat itu ialah dengan sayang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ialah ilmu, iaitu kita kena tahu apa yang kita nak beri ni baik tak untuk dia. Kalau ianya tidak baik, maka tak payahlah kita beritahu lagi, tak payahlah kita beri pada dia. Kenapa? Kerana ianya mungkin tidak difahami, ianya mungkin tidak diperlukan dan sebagainya lah. Itu yang kedua ya, asas yang kedua. Asas yang ketiga ialah dengan cara yang paling baik. Di mana terdapat di sana berbagai cara nasihat itu disampaikan. Jadi oleh kerana mock kita tadi, oleh kerana dia tak tahu teknik-teknik nasihat. Satu. Yang kedua, ketika dia beri nasihat itu dia tengah marah. Dua. Yang ketiga, kadang-kadang apa yang dia marah tadi menyebabkan dia tadi terlupa dengan emosinya, maka itu yang dia jadi bebelan tu. Jadi bebelan ini tak ada orang suka adalah bukan kerana benda yang diberi itu tak baik. Benda yang diberi itu baik. Tapi mungkin masa tak kena. Masa tak kena. Saya lah secara peribadi, saya bukan orang yang baik, ya. Saya bukan suami yang baik, perfect macam Rasulullah. Jadi saya juga ada buat salah. Dan saya sedar akan kesalahan itu. Kadang-kadang kesalahan itu dibuat secara tak sengaja. Tapi mungkin dia berulang. Jadi bila isteri saya marah masa tu juga, kadang-kadang dia datang ego tu menjadikan saya tak boleh terima dia tegur saya. Jadi akhirnya bergaduh. Jadi sebenarnya bukan nasihat itu salah. Sebenarnya mungkin masanya tak kena. Mungkin itu, mungkin ini. Jadi sebab itulah, walaupun kita tahu agama itu mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, ianya bukan bermaksud kita diberi satu lesen besar untuk kita memberi nasihat itu secara sembrono, untuk kita memberi nasihat itu tanpa memikirkan beberapa teknik yang menjayakan kita tadi dalam memberi nasihat tadi. Jadi itu pengertian nasihat lah yang saya faham. Jadi jika kamu bertanya kepada saya apa makna nasihat Ustaz, saya akan menyebut nasihat ialah memberi sesuatu yang baik kepada orang yang kita sayang dengan cara yang paling baik. Sebab itu kadang-kadang ya, kadang-kadang lah, bukan semua situasi, kadang-kadang ada kala nasihat yang paling baik ialah dengan tidak memberi nasihat. Wah, apa benda ya? Nasihat yang paling baik ialah dengan tidak memberi nasihat. Contohnya lah, kita ada seorang anak yang hypoaktif. Kita cakap kat dia, jangan main dekat kipas tu, nanti tercucuk tangan. Dan dia kipas yang kita ada tu kan, kipas yang meja punya table fan tu, kadang-kadang ada debu dekat jaring kipas tu. Kita cakap kat dia, janganlah cucuk tangan dekat kipas tu, nanti sakit dan sebagainya. Dia tak dengar, dia tak dengar. Budak tu dia jenis kerah kepala ke ataupun eksploratif ke, suka pada penerokaan sesuatu yang baru. Jadi macam mana ya kita nak nasihat supaya dia tidak buat benda tersebut. Jadi satu hari kita bersih-bersihkan dia punya besi kerangka kipas tu, dan kita pun buka lah dia punya penutup tu biar batang kipas tu tergohong nampak gitu. Tapi kita slowkan dia punya pusingan kipas tu, kira-kira kalau kena jari dia tu tak
tak putus ataupun kena jari dia tu dia tak cedera. Jadi kita pun letak kat situ. Dia mestilah tertarik kerana sebelum pada ni ada besi yang menghalang tu. Sekarang kita buka. Jadi anak kita yang hypo tadi, dia pergi dekat, dia pun nak sentuh. Gereng. Kita tengok je. Sampailah satu kali kertas tu jatuh terkena jari dia. Dia wah sakit. Jadi kita berkata, cucuk lagi. Sebab kadang-kadang nasihat seperti itu akan memberi faham kepada dia, dia tak sepatutnya buat begitu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita lihat Allah SWT sendiri pun dia nasihat kita, nasihat. Lepas tu kita tak endah, maka dia biarkan kita dengan melihat kita dari jauh supaya kita terlibat dengan benda yang dia nasihat tadi. Lepas tu barulah kita menyesal. Jadi sebab itu ada kala nasihat itu ianya dalam bentuk yang sedemikian. Ya, ada kala bentuknya sedemikian. Maka sebab itu kamu lihat ya, orang yang melakukan sesuatu, dia akan terkena dengan kesilapan-kesilapan yang ada dalam lingkungan apa yang dia lakukan. Misalnya saya orang yang mengajar kamu. Saya kan sebut tadi, saya sepatutnya beritahu pada kamu perkara yang baik dengan cara yang paling baik. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga sebagai unsur manusiawi, ada kadang-kadang saya berbicara perkara yang tidak baik untuk kamu tahu. Dan di sana saya pun menyesal di atas perkara tadi. Maka saya pun beringatlah lain kali saya. Maksudnya saya juga terjebak dengan perkara yang tidak sepatutnya saya buat. Misalnya kalau kamu bekerja sebagai tukang masak, ya, saya tengok tangan orang yang memasak tadi, mesti ada parut di jari, di tangan, ada parut di lengan. Dan kalau kita tanya, kenapa parut itu wujud? Kerana akan berlaku kesilapan-kesilapan ketika mana mereka melakukan perkara tadi. Dan kesilapan-kesilapan yang berlaku tadi, adakah Allah tidak sayang kepada orang itu sehingga Allah tempisnya dan sebagainya? Tidak. Tapi perkara tersebut dibiarkan berlaku dan ianya akan berlaku pada seseorang, menjadikan orang tadi mendapat nasihat, mendapat pelajaran daripada kesilapan itu untuk dia tidak mengulanginya. Maka sebab itu apabila kita bercakap tentang nasihat, ianya adalah satu konsep yang begitu luas yang harus difahami oleh seseorang yang hidup beragama, di mana berasaskan kepada hadis Nabi tadilah. Agama itu nasihat, di mana kita semua mesti terlibat dengan nasihat dan kita tidak boleh memberi alasan bahawa saya tidak alim maka saya tak boleh beri nasihat orang. Jadi kita cakap kat dia, di sana ada beza di antara mengajar dengan memberi nasihat. Tidak semestinya orang yang mengajar itu dia memberi nasihat. Di mana orang yang mengajar itu kadang-kadang dia ajar benda yang tak baik, maka dia tidak beri nasihat. Jadi betul lah kalau kita nak mengajar sesuatu, kita mesti ada ilmu. Tetapi apabila kita nak menasihati seseorang mengenai sesuatu, maka kita tak perlu kena ada degree, tak perlu. Maka sebab itulah agama menyebut ad-dinun nasihah tadi. Okey, apabila kamu dah faham bahawa nasihat itu maksudnya memberi sesuatu yang baik kepada orang yang kita sayang dengan cara yang paling baik. Boleh ya? Okey, apabila kita sebut di sana, maka ada perkara yang ketiga itu yang akan diulas panjang, iaitu mengenai cara memberi nasihat. Jadi sekarang perkara yang baik itu kamu fikirlah, jika ianya sesuai dan baik pada seseorang, kamu berilah perkara tersebut. Dan kamu mesti bina nasihat kamu tadi di atas sayang pada orang itu. Ya? Okey. Bila begitu, kita pergi kepada cara memberi nasihat tadi. Kalau dilihat ya kepada tulisan para ulama mengenai cara memberi nasihat, kita dapati cara memberi nasihat itu ada berbagai-bagai. Secara umumnya, teknik memberi nasihat itu ada sekitar 8 teknik dan cara memberi nasihat itu ada 4 jenis cara. Jadi, sebelum saya pergi kepada cara memberi nasihat itu, saya ingin menekankan kepada 4 perkara jangan kita lakukan apabila kita terlibat dengan memberi nasihat. Ya, ada 4-5 perkara.
Sepatutnya kamu jangan buat benda tersebut bila kamu ingin memberi nasihat. Kalau kamu lakukan 4-5 perkara ini ketika mana kamu memberi nasihat, maka implikasi ataupun kesan buruk daripada nasihat itu lebih besar daripada manfaat yang diharapkan daripada nasihat tadi. Jadi kita perlu berhati-hatilah ya apabila kita nak memberi nasihat. Jangan kita ingat kita ni adalah orang yang baik, asalkan kita rasa kita nak beri sesuatu yang baik pada seseorang, maka kita boleh buat semahunya kita untuk memberi nasihat tadi. Okey ya. Okey, perkara yang pertama, apabila kita ingin memberi nasihat, kita jangan lakukan di mana nasihat itu datang daripada niat kita adalah orang yang ingin menjadi hero ketika nasihat itu diberikan. Maksudnya, ketika mana kamu ingin memberi nasihat kepada seseorang, di mana ketika nasihat itu ingin diberikan, wujud satu perasaan dalam diri kamu mahu orang yang kamu beri nasihat tadi memperakui bahawa kamu telah menasihatinya. Itu silap. Kamu jangan buat. Maksudnya, misalnya kamu jumpa dengan Haikal, kamu nampak Haikal buatlah satu salah. Jadi kamu pun di atas rasa amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi fa illam yastati' fa bilisanihi bla bla bla. Kamu rasa aku nak pergi tegurlah Haikal. Jadi bila ada hasrat tersebut, kamu nak tegur Haikal tadi supaya Haikal sedar bahawa dia sedang dinasihati oleh kamu, maka baik kamu jangan nasihat lagi. Kamu berhenti dulu sekejap. Ya? Kamu berhenti. Kenapa? Kerana apabila kita berniat ataupun terdetik di hati kita, ketika mana kita ingin memberi nasihat dan kita mahu orang yang dinasihati itu menyedari bahawa sekarang kita sedang menasihatinya, akan berlaku di sana 3 keburukan. Jadi bermaksud, orang yang kita nak nasihat tu, dia buat satu je kesalahan. Kita yang nak nasihat dia, kita buat 3. Jadi mana baik? Kita nasihat dia ke ataupun kita nasihat diri kita? Sebab orang yang kita nak tegur tu, dia baru buat satu je kesalahan. Kita bila nak nasihat dia 3. Apa keburukan yang pertama? Keburukan yang pertama, bila kita nak nasihat dia terdetik perasaan itu, dia akan berlaku nasihat tadi dipanggil self-oriented. Ya, self-oriented itu bermaksud kita berpusat pada kita je. Kita tak tanya pun dia, kenapa kamu buat begitu? Kita akan pergi, engkau ni sepatutnya tak boleh buat. Aku dah perhati, aku rasa apa yang kau... Dia berpusat dia lah. Sedangkan kita tahu bahawa bila kita pergi pada Haikal, kita sayang pada Haikal. Kita tak mahu Haikal tadi melakukan sesuatu yang salah. Kita juga tak mahu Haikal buat benda bla-bla dan sebagainya. Jadi oleh kerana kita sayang dengan Haikal, kenapa kita pergi bincang dengan dia? Kita self-oriented. Jadi sebab itu, kamu sebenarnya tidak menasihati Haikal, tetapi kamu pergi jumpa Haikal, kamu nak beritahu kamu hero. Tengok saya. Saya akan rasa begini. Oleh begitu saya rasa saya. Jadi kamu telah mengguriskan perasaan Haikal tadi. Betulkah kamu sayangkan Haikal? Betulkah kamu sayang Haikal? Jadi kalau kita sayang Haikal, misalnya kalau saya sayang isteri saya dan dia telah buat satu benda yang pada hemat saya tak betul, maka berasaskan saya bukan ingin menjadi seorang suami yang menegur isteri tadi, saya akan pergi kat dia, saya akan tanya dia, ayang buat apa tu? Jadi bila ayang buat apa, dia tidak jadi self-oriented. Kita akan tanya dia. Dia pun cakaplah dia buat begini-begini. Pasal kita pun tanya, kenapa buat macam tu? Dia akan beritahulah alasan dia. Jadi apabila dia beritahu alasan, maka pada ketika itu kita tidak bertolak daripada self-oriented, kita akan bertolak daripada empathy. Bertolak dari empathy, bukan bertolak daripada self-oriented. Empathy itu maksudnya
kita berada pada tempat dia, dan kita cuba menyelami kenapa dia jadi macam tu. Lepas pada tu barulah kita beritahu sepatutnya. Jadi sebab itu dinasihatkan kepada kita yang nak nasihat orang ni, kita jangan pakai self-oriented. Dan untuk mengelak kita self-oriented tadi, kita jangan pergi pada orang yang kita nak nasihat tadi dengan satu hasrat kita nak jadi hero. Oh jangan. Kalau ada hasrat tersebut, maka nanti dulu. Bukan tak boleh nasihat. Sebab itu saya tidak setuju dengan Ustaz Azhar Idrus dalam definisi dayus yang diberi oleh Ustaz Azhar Idrus. Saya tak katalah Ustaz Azhar Idrus tu tak pandai, tapi dalam definisi dayus yang diberi oleh Ustaz Azhar Idrus itu saya tak berapa setuju, ya. Di mana apabila ditanya kepada Ustaz Azhar Idrus apa makna dayus, Ustaz Azhar Idrus kata dayus ialah seorang suami yang tidak menegur isterinya yang berbuat salah. Jadi pada saya, jika disebut perkataan tidak menegur itu terus dipanggil dayus ke, ataupun dayus itu ialah seorang suami yang langsung tidak menegur. Jadi di sana ada makna langsung tidak menegur dengan tidak menegur. Jadi kalau disebut langsung tak menegur itu bermaksud mungkin suami itu akan tegur tapi bukan masanya lagi. Jadi ianya belum dayus lah. Sebab kita lihat dalam situasi yang ada sekarang, ada sebahagian pasangan suami isteri di mana isterinya lebih kaya dari suaminya. Jadi kalau suaminya lebih kaya ataupun lebih berada dari isteri, isterinya buat salah, si suami mungkin boleh tegur terus dan isteri akan dengar sebab isteri terpaksa bergantung dengan suami. Tapi kalau isteri kaya, misalnya orang tu kahwin dengan Datuk Seri Vida, seluar dalam dia pun bini dia beli. Memang dia pakai seluar dalam Krokodil, brand Krokodil. Bajunya semua mahal-mahal. Tapi bukan duit dia, duit bini dia. Tapi bila bini dia buat salah, suami dia bukan tak nak tegur, tapi mungkin masa tak sesuai, maka adakah pada ketika itu otomatik suami dia terus dipanggil dayus? Jadi ada situasi-situasi yang kadang-kadang teguran itu tidak berlaku directly ataupun tidak berlaku on the spot. Berlaku juga, tapi bukan pada masa yang ianya berlaku. Jadi sebab itu kadang-kadang ada kesilapan yang berlaku tadi. Kita lihat jika masanya belum sesuai, kita tunggu dulu sampai masa yang sesuai dan kita lihat jika kesilapan itu membawa mudarat, kita halang mudarat itu sahaja. Kita tak payahlah halang dia punya perbuatan tadi. Misalnya lah ya, kalau anak kamu yang kecil makan di meja, tiba-tiba pinggan yang kamu sayang tadi jatuh, pecah. Maka patut tak kamu marah pada masa itu? Jadi masa itu kan dia tengah makan. Depan orang pula. Jadi kita tak payahlah marah, kita dah jatuh pinggan tu pecah. Kita bersihkan pinggan tu, mengelak dia daripada terkena kaca, kita ambil pinggan lain, kita bagi dia makan. Okey je lah. Tapi bukan bermaksud kita setuju dengan perbuatannya yang careless tu. Kita tak setuju, tapi bukan masa tu kita nasihat. Kita makan je lah dulu. Kita makan. Nanti bila dah sudah makan tu, anak kita pun dah reda, nanti kita duduklah dengan dia. Dia tengah-tengah duduk diam-diam, kita pergi dekat dia. Kalau anak kita nama Haikal, kita pun pergi dekat dia. Haikal tahu tak, mami sayang dekat pinggan tu. Mami beli tu pasal bayar ansuran setahun. Bulan-bulan mami curi bayar duit. Bapak engkau beri, bapak engkau bukan baik sangat, kau dekut. Tapi mami sayang kat pinggan tu, jangan Haikal dah pecahkannya ibu. Maka pada ketika itu Haikal akan rasa menyesal kerana sikapnya yang careless tadi telah memecahkan pinggan yang mak dia sayang. Tapi kalau dia marah masa tu juga, Haikal akan mengambil sikap defensif. Dia akan pertahankan diri dia. Dan dia akan menjadikan mak dia tadi membebel. Jadi pada ketika itu, kita teguris, Haikal pun teguris dan sebagainya. Jadi untuk menjadikan teguran itu ataupun nasihat itu menjadi, maka kita jangan bila nampak silap je terus nasihat. Nantilah dulu. Mungkin masa itu tidak sesuai untuk diberi nasihat, maka kita tunggulah.
Dan ia tidaklah bermaksud kita tidak memberi nasihat. Kita beri nasihat. Misalnya saya sebut anak saya, dia anak sulung saya dengan anak nombor 2 tu, sulung tu perempuan, yang nombor 2 tu lelaki. Dia nakal, dia selalu bergaduh dua tu. Satu hari saya pergi kenduri, masa tu hari Sabtu. Jadi bila masa tu hari Sabtu, lepas sekolah, masa tu dalam 5-6 tahun kebelakangan dulu, hari Sabtu ada sekolah. Jadi anak saya 2 orang tu pergilah sekolah. Saya pun ambil dia, lepas tu pergi kenduri makan tengah hari. Jadi dalam kereta tu, si kakak tadi lepuk kepala adiknya dan adiknya tak sempat nak balas. Jadi adiknya nak balas, saya tak bagilah. Dah sampai tempat kenduri, jangan bergaduh lah. Jadi masa makan tu, anak lelaki adik dia tu nakal, dia ikat ujung tudung kakak dia dengan kain yang orang letak lapik meja makan dekat kenduri tu. Jadi kakak dia bangun nak pergi basuh tangan, dia tarik lapik meja tu, habis orang meja tu jatuh habis semua pinggan. Muka saya ni hitam. Bila tengok apa yang berlaku, jadi biru muka saya. Malu, marah. Jadi pada ketika itu, kalau saya marah dekat anak saya tak tahu mana betul siapa yang buat, kenapa. Dan kalau saya marah masa tu, mesti orang akan ambil video, upload dekat Facebook, mengatakan, oh macam ni ustaz marah anak. Jadi pada ketika itu, saya perlu tegur anak saya, tapi apa yang perlu saya buat? Saya kemaskan yang rosak, saya jumpa tuan rumah, minta maaf atas apa yang berlaku dan apa yang patut saya beri, saya bagi duit ke kalau ada pecah ke apa benda. Dan saya selesaikanlah yang benda tu dulu. Dan saya harus dilihat mempertahankan anak saya. Saya akan pertahanlah dia sebab dia anak saya. Pertahan tu bukanlah bermaksud saya mengatakan dia betul. Tapi saya takkan pukul dia depan orang, saya takkan marah. Sebab masa tu bukan masanya untuk memberi nasihat. Tapi muka saya malulah, semua orang tahu. Jadi kita pun kemas-kemas balik. Saya pun dah tak lalu nak makan lah masa tu. Jadi saya suruh anak saya basuh tangan apa semua. Jumpa dengan tuan rumah. Bagi duit apa yang patut, bagi duit. Ganti rugi apa yang berlaku tadi. Saya pun ajak anak saya balik lah. Bila bawa anak saya balik, kalau saya terus mengamuk dekat situ, anak saya kedua-duanya akan pertahankan bahawa dia tak bersalah. Jadi saya tunggu sampai petang. Petang tu, bila dah reda sikit, marah saya pun dah mula kurang tadi. Ketika menahan marah tu menggigil rasanya. Dah mula tahan marah tu. Bagi saya pun pergi tanya anak saya, apa yang berlaku, siapa yang buat. Jadi anak saya pun mengakulah dia yang buat dengan kakaknya dan sebagainya. Jadi pada ketika itu, daripada saya memukul dia, saya angkat suara, saya memekik, mungkin bertindakkan macam monyet gila je, saya boleh bertindak dengan waras dan hasrat saya untuk supaya dia tak buat lagi lain kali itu tercapai lah. Dengan tak perlu marah-marah dan dia faham, dia minta maaf, dia mengaku. Jadi kita ingatlah lain kali jangan buat lagi macam tu. Jadi bermaksud tujuan nasihat itu tercapai. Ya, tujuan nasihat itu tercapai. Tapi tidaklah dilihat saya yang hero kerana anak saya sendiri yang minta maaf. Dia merasa bersalah tadi. Jadi sebab itu apabila kita nak nasihati seseorang, kita kena pastikan bahawa kita bukan nak jadi hero bila kita nasihat orang. Sebaliknya kita ingin menyatakan bahawa saya sayang pada kamu. Dan kamu ada buat kesilapan ini, saya ingin melihat apa yang kamu buat tadi dari dimensi kamu. Sebab kadang-kadang kita lihat orang buat salah itu, kita tak tahu situasi yang sedang dia lalui. Kita hanya menilainya dari luar. Maka kadang-kadang apa yang dinilai oleh kita itu tidak betul. Jadi oleh kerana itu, pastikan bila kita melihat sesuatu ataupun melihat seseorang yang pada hemat kita rasa dia salah, ada baiknya bila kita nak mulakan nasihat tadi, jika terdetik rasa kita nak jadi hero,
iaitu kita nak orang yang kita nasihat tu sedar bahawa hebatnya kita kerana kita boleh tegur dia. Kita nak supaya orang lain nampak kita lah orang yang menegur orang tadi, maka pada hemat agama baik kita berhenti dulu. Kita tangguh dulu. Kenapa? Kerana pada ketika itu dia tidak mendatangkan kesan yang baik. Dan sebab itulah saya sebut kita tak mampu nak tangguh nak apa kalau kita tak sayang. Pernah satu kali ada seorang Arab Badui, dia berkahwin dengan seorang janda. Arab Badui ni tua lah, dia dah tua, kahwin dengan janda muda. Jadi di rumahnya tu ada seorang hamba sahaya lelaki negro. Jadi oleh kerana dia seorang peniaga, maka dia selalulah bermusafir, tinggalkan isterinya dengan hamba lelaki tadi di rumah. Jadi dalam satu hari dia balik tu, dia diberitahu oleh hamba lelakinya tadi bahawa kamu dapat anak. Jadi dia pun seronoklah sebab dia tua, patut kahwin dengan janda, boleh anak. Jadi dia rasa gembira lah perkahwinannya itu melahirkan zuriat daripadanya. Jadi bila dia sampai dekat isteri dia tengok anak tu hitam. Si Arab Badui tadi, dia tengok hitam. Jadi segala keriangannya tadi berhenti sebab dia tengok budak tu hitam. Maka dia sangsi. Dia rasa isteri dia telah berzina dengan negro tu. Kenapa anak saya hitam? Tanpa bukti, tanpa apa-apa pengesahan, si suami tadi, si Badui tadi, telah heret isteri dia yang baru melahirkan anak tadi, bawa anak tu pula pergi jumpa Nabi. Jadi bila dia bawa anak tadi pergi jumpa Nabi, dia suruh Nabi sula isteri dia. Sebab isteri dia telah berzina. Isteri dia kata, tidak, itu anak dia lah, bukan dia tak berzina pun. Cuma anak tu hitam. Jadi baginda SAW lihat, sekarang si Badui tadi sudah silap. Dia menuduh isterinya berzina hanya pada sangkaan yang dibina di atas cemburunya tadi. Sebab dia tua kan. Jadi orang tua ni dia sensitif lah dalam bab kelakian ni. Jadi oleh kerana dia sensitif, dia tengok hambanya tadi, lelaki muda, gagah lagi, maka dia sangka hambanya tadi telah berzina dengan isterinya. Kamu tahu tak apa-apa yang Nabi buat dalam menasihati lelaki tua ini yang menuduh isterinya berzina? Nabi tak sebut pun bahawa kamu silap. Nabi tak kata pun kamu silap. Nabi tanya lelaki tadi, lelaki Arab tadi, yang tua tu. Nabi kata, kamu ada unta tak? Nabi tanya lelaki itu. Maka si Badui itu kata, ada. Saya ada unta. Kemudian Nabi pun tanya, ada berapa ekor unta? Dia kata, saya ada banyak ekor unta. Bagus, bagus. Nabi pun tanya lagi, kamu pernah tengok tak unta yang berkulit gelap mengawan dengan unta yang berkulit cerah, kemudian dapat anak unta yang gelap? Jadi lelaki itu pun ingat balik, oh ada. Di mana unta tu cerah, unta yang dia mengawan pun cerah, tapi anaknya berkulit gelap. Maka dia pun baru teringat, sebenarnya yang berkulit gelap itu ayah dia. Ayah lelaki tadi, kulit gelap. Mak dia kulit cerah. Dia menurung mak dia, maka dia kulit cerah. Tiba-tiba anaknya tadi adalah menurung atuknya yang berkulit gelap tadi, maka dia dapat anak yang berkulit gelap. Jadi dia pun dapat faham bahawa dia telah silap, dan dia tak nampak pun Nabi yang nasihatnya. Dia rasa kesedaran itu datang daripada dia sendiri, kemudian dia pun tinggalkan Nabi begitu dengan bawa isterinya balik. Dia tak terima kasih pun dekat Nabi kerana menyedarkan dia. Tapi bagi Nabi tak kisah pun benda itu. Dia tak nak terima kasih pun tak apa. Yang penting dia sedar bahawa dia silap. Itu sahaja. Nabi tak berhasrat pun nak jadi hero dalam kes ini. Tak apalah kamu tak terima kasih, kamu tak memperakui aku pun. Bagi Nabi itu tidak penting. Yang penting aku sayang pada kamu. Jadi kamu telah melakukan suatu kesilapan. Aku berkorban memberi masa, aku berkorban memberi nasihat.
supaya kamu tidak melakukan kesilapan tersebut, dan aku tak kisah pun kalau kamu tak memperakui nasihat itu daripada aku. Yang pentingnya kamu jangan buat. Itu yang menunjukkan bahawa sayang kepada orang yang kita nak nasihat itu adalah trust yang paling utuh dalam kita memulakan nasihat tadi. Jadi bila kita rasa kita nak jadi hero, maka kita jangan nasihat lagi. Tunggu dulu masa yang sesuai, di mana bila kita beri nasihat adalah kerana kita sayang pada orang itu dan kita mahu orang tadi berubah, orang tadi sedar bahawa dia salah, itu sudah memadai. Bukan kita nak dia hargai kita. Itu kesilapan ataupun jangan yang pertama. Jangan yang kedua, ya, apabila kita nak menasihati seseorang, kita diminta supaya jangan menasihati orang tadi dengan kadar boleh mengaibkan orang tadi. Ya, dengan kadar mengaibkan orang tadi. Kalau kita rasa dengan perbuatan kita itu egoismenya tercalar, ya, dan dia rasa aib sangat di atas nasihatnya tadi, maka kita kena fikir bagaimana sepatutnya nasihat itu tidak mencalar egoisme dia dan ianya tidak diaibkan. Maka sebab itu kamu jangan contohi orang-orang politik apabila mereka berbicara mengenai musuh politik mereka, walaupun mereka yang bercakap itu berpakai kopiah. Sebab apabila kita berbicara mengenai orang yang kita nak nasihat di depan khalayak itu, maka orang yang kita kononnya nak nasihat itu, dia tak akan dengarnya nasihat kita kerana pada ketika itu kita sedang memalukannya. Ada sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasihatu 'alal mala'i fadhihatun." Memberi nasihat kepada seseorang di depan khalayak itu adalah mengaibkan seseorang. Jadi kalau kita kononnya nak tegur seseorang, lepas tu kita aibkannya, maka kita dengan orang yang kita nak tegur itu sama sahajalah, sebab kita sama-sama buat salah. Jadi oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab kita supaya kita cuba memberi nasihat kepada seseorang itu dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi jika dia seorang yang bernama ataupun orang kenamaan, orang yang berkedudukan, maka harus dijaga air mukanya tadi lebih penting daripada nasihat itu. Dan setelah mana dia merasakan bahawa kita telah berkorban untuk menjaga air mukanya, maka dia akan memberi ruang untuk kita menyatakan nasihat kita. Jadi kita nasihatlah dia, tak ada masalah pun. Jadi sebab itu bila kita sebut nak beri nasihat itu, ya, mahasiswa-mahasiswi sekalian, ianya tidak semudah yang kita faham. Tidak semudah yang kita faham. Saya dulu selalu marah pada Datuk Mufti. Kenapa tak nasihat raja, tak itu dan tak ini. Masa tu saya belum ada akses untuk kenal raja, ada akses untuk itu dan ini. Tapi ternyata setelah mana saya dewasa, saya pun adalah akses kenal raja itu ini, maka baru saya faham ianya tidak semudah yang kita beritahu untuk kita menasihati orang yang berkuasa, orang yang ada kenamaan dan sebagainya, kerana ada beberapa perkara yang harus kita jaga. Jadi sebab itu berbicara mengenai sesuatu lebih mudah daripada kita melakukannya. Jadi oleh kerana itu kita diminta supaya bila nak menasihati seseorang, kita jangan sesekali menasihati seseorang tadi di depan khalayak sehingga kita memalukannya. Jadi bukanlah satu nasihat jika kita memberi sesuatu penyataan di Facebook kita ataupun di TikTok kita ataupun di Instagram kita ataupun di apa-apa, ya, dengan tujuan bila kita cakap benda tersebut, orang yang kita maksudkan itu terasa malu ianya dinyatakan sedemikian. Ya, mungkin kita lihat ramai orang buat salah dan tidak salah kita menegurnya kerana agama pun suruh kita tegur. Tetapi ketika mana ingin terlibat dengan peneguran tadi ataupun teguran tadi, kita harus memastikan bahawa orang yang kita nak nasihat itu tidak terasa malu. Lebih-lebih lagi jika orang itu, dosa yang dia buat itu bukanlah kerana dia yang ingin mempamerkan dosa, kerana dia dimalukan. Misalnya kadang-kadang, ya, kita pun semua nakal, kadang-kadang kita ambil gambar,
kita sendiri yang kita rasa tak senonoh ataupun dan sebagainya, kita tak ada buat apa pun, mungkin kita sendiri dan ada dalam telefon kita. Tiba-tiba telefon kita rosak, kita bawa ke kedai. Jadi bila kita bawa ke kedai, telefon kita itu telah dicuri gambar-gambar oleh orang yang baiki telefon tadi dan dia sebarkan. Jadi perbuatan tersebut sebenarnya bukan satu perbuatan yang salah pun. Kita letak dalam telefon kita dan tak ada orang tengok pun. Tak ada orang tengok pun. Tapi dia disebarkan oleh orang lain. Yang pada ketika itu, memanglah bila dah disebar, maka dia menjadi sesuatu yang salah. Jadi pada ketika itu, kita terus pergi tegur orang tersebut. Maka kita yang menegur itu dilihat terlalu gelojoh, menjadikan ianya, contohnya lah, ya contoh. Saya pergi ke rumah Tan Sri. Jadi rumah Tan Sri tadi, dia kereta banyak. Jadi dia kata, Ustaz nak pakai kereta saya tu, Ustaz pakailah. Saya dah berkali-kali menolak pelawaan tersebut, tapi oleh kerana kali ini disungguh-sungguh dia suruh saya pakai kereta dia, saya pun pakailah. Jadi bila saya pakai kereta tersebut, kereta tu mahal. Jadi mestilah bila balik rumah, saya akan bergambar dengan isteri saya dan sebagainya. Dan saya pun tak nak berhasrat tunjuk kat orang sebab saya tahu itu kereta orang. Tiba-tiba telefon saya hilang dan orang pun tulis kat Facebook, oh Dr. Faisal, dekat depan orang pakai kereta Nissan buruk, dekat belakang pakai Mercedes harga 300,000 bla bla. Dia tak tahu pun bahawa bukan saya pun, bukan kereta saya pun, kereta orang lain dan orang tu pun yang suruh saya naik, saya tak nak naik. Pada sepintas lalu kita lihat bahawa kononnya orang tadi telah buat salah. Tapi sebenarnya dia tak ada buat salah apa pun. Jadi sebab itu apabila kita ingin menegur seseorang, proses menegur itu memerlukan kepada suatu ketelitian yang betul supaya dalam kita menasihati seseorang, kita tidak melakukan dosa lain ketika mana nasihat itu dilakukan ataupun proses nasihat itu dilakukan. Boleh ya? Jadi nampaknya setakat petang ini kita hanya sebut 2. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sebut beberapa perkara lagi berkait dengan nasihat tadi. Saya rasa setakat itu dulu. Kita jumpa lagi dalam kuliah minggu hadapan. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.